Gerak. Gagak itu. Min agak-agak ya. Hah? InsyaAllah. Mana nak tekan ni? Kak Ustaz. Oh, itulah kuih yang cari. Swiss itu tak tahu mana. Baik, kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab nizam syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya Nabi SAW telah bersabda, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa taat padaku masuk syurga, barang siapa yang tidak taat padaku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan tersebut. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wa lifarata wa istifarah wal asa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ila al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan Fadilatul Imam kita, imamnya dah hilang. Yang ngaji-ngaji ya. Silakan Tuan Bilal, pengerusi setunya, pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kena dengan limpah guna serta rahmat daripada Allah. Kita dapat bersama sekali lagi tuan-tuan pada malam ini untuk kita menyambung pengajian kita lah bab tauhid. Jadi malam ni insya-Allah malam terakhir lah tuan-tuan, sebelum kita masuk Ramadan ni. Habis je kuliah ni kita rehat dah. Rehat. Kita masuk bulan ibadah pula. Bulan ibadah itulah bulan Ramadan. Puasa di siang hari, beribadah di siang malam. Lepas raya kita sambung semula. Jangan terlajak sudah. Sebab dia dah raya tu, dia dah terlajak dah tu. Kalau separuh tempat tu separuh tempat tu lepas puasa 6, dia orang terus on kuliah. Terus on. Dia orang tak tangguh lah. Ada yang tangguh sebulan kan, ada 2 bulan pun dah. Oh, bila mula ni? Kan? Mau lambat sebulan tu. Tu masalah tu kan. Dia jangan dilayan lah. Kalau layan tu memang malih dia nak mula tu kan. Mula kan. Jangan layan dia. Kalau layan jadi dia. Baik, insya-Allah. Jadi malam ni kita lihat tajuk mengesakan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengesakan zat Allah. Seperkara yang terpenting yang kita perlu bersihkan pada akidah kita ialah syirik. Betul tak? Keyakinan pada Allah kan? Keyakinan pada Allah mana mengesakan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperkara yang terpenting yang perlu kita bersihkan pada akidah kita ialah syirik. Syirik pada Allah ni benda perlu kita bersihkanlah. Malah syirik ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyebut dalam Quran, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika." Sungguh Allah Taala itu tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang melakukan syirik kepadanya. Malahan Allah Taala mengampunkan yang selain demikian. Selain demikian Allah Taala ampunkanlah. Dosa besar Allah Taala ampunkan dengan syarat dia taubatlah pada Allah. Itu syirik pun termasuk dosa besar juga. Syirik pun termasuk dosa besar. Tapi syirik ni berbezalah dengan dosa-dosa besar yang lain. Macam tu. Sama ada syirik itu berbentuk penyamaan zat Allah, iaitu daripada sudut zihin ataupun pada kharij. Zihin ni pada pemikiran kita lah, ataupun kharij di luar pemikiran, luar kotak. Sama ada dalam kotak ataupun luar kotak. Mana menyamakan Allah Ta'ala sama ada segi gambaran pemikiran kita ataupun di luar daripada gambaran pemikiran kita. Apabila kita terfikir akan persoalan ketuhanan, maka kadang-kadang terlintas, nampak? Terlintas gambaran-gambaran ketuhanan yang datang di dalam hati kita, yang mungkin mengelirukan kita. Contoh, apabila kita terfikirkan nur Allah Ta'ala itu akan terlintas dalam hati cahaya yang gilang gemilang, yang menyerupai cahaya yang ada dalam dunia ini. Kemungkinan terfikir macam tu lah. Allah Ta'ala tu macam cahaya, Allah Ta'ala tu serupa cahaya. Ini bukan. Kerana Allah Ta'ala ni tidak menyamai dengan segala makhluk. Cahaya adalah benda baru. Cahaya ialah benda yang Allah Ta'ala cipta. Angin, apa lagi? Allah Ta'ala cipta. Roh, Allah Ta'ala cipta. Banyak benda di dunia ni tak nampak. Dan ada yang nampak. Apa saja yang nampak ataupun apa saja yang tak nampak. Okey? Tapi benda tu ada. Contoh angin, benda tak nampak lah. Roh tak nampak. Malaikat tak nampak. Jin, syaitan tak nampak. Gaib kan? Sama ada benda tu nampak ke tak nampak, kita tak boleh menyerupakan Allah Ta'ala dengan perkara-perkara tersebut. Kerana Allah Ta'ala tu lain lah. Zat Allah bukan seperti makhluk. Juga kita pernah dengar contohnya hadis berkenaan Allah Ta'ala turun. Pernah kan dengar? Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam. Kan? Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam. So, apakah maksud turun? Maksud turun ialah sifat Allah.
bukan zat Allah turun. Ini namanya sifat. Dia menyatakan sifat tapi bukan zat. Kalau zat kan samalah macam orang turun. Orang turun kan daripada tempat tinggi tempat bawah. Daripada tinggi ke bawah. Itu dinamakan turun lah. Banyak dalam Quran ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat kesamaran makna. Contoh lain, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah Taala bertangan ke? Kan. Ataupun Allah Taala ketawa. Allah Taala ketawa. Kau pernah dengar Allah Taala ketawa? Macam mana Allah Taala ketawa kan? Jadi soalan macam makhluk lah. Jadi apa saja perbuatan Allah, jangan kita serupakan seperti makhluk. Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala naik ke apa sebagainya, kan? Jangan diserupakan seperti makhluk yang bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak dikaitkan dengan masa, dan sebagainya. Baik. Contoh, bila kita terfikir nur Allah, itu akan terlintas dalam hati cahaya yang gilang gemilang yang menyerupai cahaya yang ada di dunia ini. Kita akan terfikir begitulah. Itu juga apabila kita mendengar ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mempunyai kesamaran yang perlu diperjelaskan mengenai duduknya Allah Ta'ala atas arasy. Contohnya Ar-Rahmanu 'ala istawa. Ar-Rahmanu 'ala istawa. Allah Ta'ala semayang di atas arasy. Kemudian yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah. Allah Taala berwajah, Allah Taala berupa. Maka yang datang lintasan yang mengganggu fikiran itu, yang perlu kita nafikan. Jadi kita kena nafikanlah benda tu. Kan Allah Ta'ala bertangan, kan Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala bersemayam, Allah Ta'ala bermuka, ada wajah. Jadi jangan diserupakan dengan makhluk. Sebagian ulama mereka tafwid. Mana tafwid ini menyerahkan maknanya pada Allah. Ada sebagian ulama mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah. Dengan makna yang layak kepada Allah Ta'ala. Kita tak boleh terjemahkan dengan makna di segi logah, segi bahasa tak boleh. Terjemah borong kan, sekuat kita yang nak terjemahkan, tak boleh lah. Baik, di sini perlunya ilmu untuk menerangkan masalah dan kebutuhan yang bermain dalam pemikiran. Sebab tak? Di sini perlunya pada kita ni tuan-tuan, supaya kita ni perlu ilmu untuk menerangkan masalah dan kebutuhan yang bermain dalam pemikiran. Itu yang kita kena belajar sifat 20 tu. Kita kena belajar sifat 20. Nanti kita tengoklah sifat 20. Kan? Wujud, kidam, baqah, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak? Qiyamu ta'ala bin nafsih. Macam tu. Jadi Allah Ta'ala tidak dikaitkan dengan masa. Allah Ta'ala tidak dikaitkan dengan ruang. Allah Ta'ala tidak dikaitkan dengan arah, dan Allah Ta'ala tidak dikaitkan dengan had tempoh kan. Kalau kita dikaitkan dengan masa, kita dikaitkan dengan ruang, kita mengambil zat kita akan kadar lapang kita. Allah Ta'ala zat dia tidak mengambil kadar lapang, kita mengambil kadar lapang. Apa maksud mengambil kadar lapang? Maksudnya bila kita duduk situ, orang lain tak boleh duduk. Kalau kita dah duduk tempat tu, orang lain tak boleh duduk lah. Jadi kita mengambil kadar lapang kita. Kalau orang nak duduk, mesti duduk sebelah kita. Duduk sebelah kita, kiri atau depan atau belakang dan sebagainya. Ataupun di atas kita. Mana kita duduk, kita tak boleh duduk. Contohlah meja. Meja kita dah letak ke sini. Bila meja dah letak ke sini, tak boleh meja lain duduk ke sini. Tak boleh meja lain duduk kat sini sebab dia dah ada, dia duduk kat situ. Itu dikatakan zat makhluk. Zat makhluk dia mengambil kadar lapang dia. Zat Allah tidak mengambil akan kadar lapang dia. Tak? Kemudian kita dikaitkan dengan masa kan. Kita dikaitkan dengan masa. Kita lahir tahun bila?
Mati tahun bila? Cuma tak tahulah mati bila lagi. Tak tahulah bila mati kan. Tapi kita dah tahulah kita lahir pada tahun bila. Mana dikaitkan dengan masa lah. Dan kita ada masa lahir-lahir je kecil dulu. Janin lah. Baby. Lepas tu membesar kan. Jadi dewasa, remaja, dewasa. Lepas tu akhirnya dia orang tua kan. Sekarang orang tua lah ni. Orang lama lah. Orang tua kan mencampur sikit lah, kasar sikit lah. Kasar sikit jadi kita kata orang lama. Itu kan. Kemudian kita dikaitkan dengan arah. Kita juga dikaitkan dengan had. Had masa kan. Macam tu. Jadi Allah Ta'ala tidak begitu. Macam tu. Oleh itu ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu tidak menghuraikan ayat mutasyabihat dengan huraian terperinci. Cukup mereka menyatakan duduk Allah Ta'ala atas hara itu tidak sama dengan duduk makhluk. Nampak? Duduk Allah Ta'ala di atas harash tidak sama seperti duduk makhluk. Allah Ta'ala bersemayam di atas harash, tapi macam mana dia semayam? Tak tahu macam mana bersemayam dia. Ada ulama mentafsirkan dengan mana semayam itu ialah mentakbir. Mentakbir mengurus alam. Jadilah. Bukan seperti mana kita duduk. Kita duduk kan macam itulah. Atau gajah duduk, macam mana gajah duduk. Jadi Allah Ta'ala tak boleh lupa macam itulah. Macam tu. Baik. Kerana makhluk perlukan ruang dan tempat untuk duduk dan menumpang. Bersalahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak memerlukan ruang dan masa. Kita perlukan ruang untuk duduk. Tak ada ruang, tak boleh duduk. Berdirilah. Mesti ada ruang untuk duduk. Kemudian ataupun kita menumpang. Okay? Menumpang pada zat. Okay? Contohnya sifat apa yang kita ada? Pemurah. Sifat pemurah duduk menumpang pada zat kita lah. Cantik. Sifat cantik ialah sifat cantik itu menumpang pada zat kita. Handsome. Sifat handsome menumpang pada kita. Kan? Menumpang. Jadi Allah Ta'ala bukan begitu. Begitu juga tentang tangan dan wajah Allah. Tak sama dengan makhluk yang berjirim, berdaging dan berkulit. Bersalahan Allah Ta'ala yang maha suci daripada penyerupaan demikian. Mereka memulangkan permasalahan demikian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi kita pulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, banyak ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya yadullah faqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Waya buka tadilah. Kekallah wajah Allah Ta'ala. So macam mana wajah Allah? Jadi kita tahu wajah Allah Ta'ala macam mana yang sebenarnya. Tapi kita di akhirat besok kita dapatlah melihat wajah Allah. Itu jaminan Allah. Siapa-siapa yang beriman dan masuk syurga, dia akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dapat melihat wajah Allah, maka lupalah akan segala nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tetapi ulama-ulama mutakhirin yang kemudian telah menghuraikan persoalan ayat mutasyabihat itu dengan tafsiran bahawa bersemayam Allah Ta'ala arah itu menunjukkan ketinggian dan keagungan Allah. Nampak? Ada ulama mentafsirkan dengan makna ketinggian Allah, keagungan Allah. Tangan Allah Ta'ala ditafsirkan dengan kekuasaan dan kudrah Allah. Sebagai seperti yang diuraikan pada bab yang akan datang. Dan kerana itu kalimah syahadah juga dinamakan sebagai kalimah nafi isbat. Kalimah syahadah juga dinamakan sebagai kalimah nafi isbat. Mana nafi? La ilaha nafi. Illallah isbat. Kan? La ilaha illallah. La ilaha tiada Tuhan. La ilaha tiada Tuhan. Illallah kecuali Allah. Dari isbatlah. Itu dikatakan nafi isbat. Kalimah nafi isbat. Itu. Hal demikian hendaklah menafikan gambaran atau lintasan ketuhanan yang datang dalam pemikiran kita. Apa saja kita terfikir Allah Ta'ala ini begini-begini
maka itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Macam tu kan? Apa yang kita tergambar itu bukan Allah. Tapi syaitan ni biasanya dia suka mengelirukan makhluk, mengelirukan manusia. Antara contoh syaitan ni dia mengelirukan manusia ialah contohnya kan Allah Ta'ala mencipta itu, Allah Ta'ala mencipta ini, Allah Ta'ala mencipta gunung ganang, bukit bukau, Allah Ta'ala mencipta alam, langit dan bumi dan sebagainya. Betul tak? Itu yang kita belajar lah. Tapi ada masanya syaitan mengganggu kita. Kalau macam tu, siapa pula mencipta Allah? Siapa pula mencipta Allah? Ini syaitan punya pemikiran itu. Dia goda kita dah. Okay? Kita dah terfikir dah bila kita dah belajar, kita mengaji, kita terfikir dah. Ustaz kita, guru kita ajar. Yang menciptakan langit bumi siapa? Allah. Yang menciptakan gunung ganang siapa? Allah. Siapa yang menciptakan lautan? Allah. Kan? Mana semua yang terdapat alam ni Allah Ta'ala cipta. Habis, siapa pula mencipta Allah? Siapa pula mencipta Allah? Kalau seandainya tergambar macam tu, apa kita jawab? Kita nak jawab macam mana? Amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Itu jawapannya. Amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Itu jawapannya. Itu kalau seandainya syaitan menggoda lah. Siapa yang mencipta Allah? Itu hadis kursi. Berkenaan dengan hadis kursi, kalau seandainya kan syaitan ni mengganggu pemikiran kita lah. Kalau dia ganggu kita, kita dah belajar ni kan, tok guru kita dah ajar kan, daripada kecil pun kita dah faham dah yang kita langit bumi siapa? Allah. Jadi ada masanya kadang-kadang syaitan ganggu kita. Dia kata kalau macam tu siapa mencipta Allah? Mustahil Allah Ta'ala itu jadi dengan sendirinya kan? Mesti ada yang mencipta Allah. Kalau macam tu datang pemikiran kita, maka kita jawab amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Itu jawapannya. Baik. Seterusnya, gangguan itu juga boleh berlaku di luar pemikiran ataupun kharij. Sebagaimana berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir dan tipuan-tipuan syaitan terhadap ahli sufi dan para wali Allah. Tipuan begini pernah berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani pernah ditipu. Pernah diganggu lah. Setelah melepasi rintangan mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu, telah datang satu cahaya yang gilang gemilang yang memenuhi segenap ufuk langit. Dan terdengar satu suara memanggil beliau dengan berkata, "Hai Abdul Qadir. Hai Abdul Qadir Jalani, aku adalah Tuhanmu. Kini telah aku halalkan perkara yang diharamkan kepadamu." Masya Allah. Kan? Kalau Jalani ni dia wali Allah. Jadi syaitan pun ganggu lah kan. Syaitan ganggu lah ni. Ni syaitan yang ganggu lah ni. Macam tadi lah syaitan ganggu. Dia tengok Abdul Qadir ni orang yang taat. Abdul Qadir Jalani ni orang yang soleh, rajin beribadah. Kan? Maka syaitan pun datang ganggu lah. Dia kata, aku Tuhanmu. Sekarang aku halalkan apa-apa saja. Makanlah, minumlah, buatlah apa kau nak. Macam tu kan? Gitu. Syaitan punya kerja lah. Maka dia kata apa? Hai Abdul Qadir Jalani, akulah Tuhanmu. Kini telah aku halalkan segala yang diharamkan padamu. Kemudian berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Maka syaitan pun pergi. Masya Allah. Kemudian setelah itu beliau ditanya di mana beliau tahu bahawa itu syaitan. Lalu beliau menjawab, daripada kata-katanya sahaja aku sudah tahu. Iaitu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan benda jahat. Tak? Allah Ta'ala tidak mengharamkan benda yang halal dan Allah Ta'ala tidak menghalalkan benda yang haram. Benda yang haram tetap haram, kan? Benda yang halal tetap halal. Kalau tiba-tiba ada datang seruan menyatakan benda tu halal, sedangkan sebelum ni kita baca haram, maka itu syaitan lah punya kerja tu. Gangguan. Jadi kita sebut kan
a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun, ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan ya Allah daripada syaitan yang direjam. Nah gitu. Baik, kemudian artinya kalau tanpa ilmu yang dipimpin oleh Allah, pasti Abdul Qadir akan terpengaruh dengan kejadian yang beliau hadapi. Apa nak? Itu pentingnya bab ilmu tu. Betul tak? Kalau kita tidak ada ilmu, jadi kita melentung je lah. Tu yang ada jenis ini, jenis yang kata bab tasawuf kan. Tasawuf sesat kan. Ada sufi tapi sesat. Sebab apa? Dia mana benda yang syariat ni ditinggalkan. Ataupun dia tak belajar syariat, dia terus belajar sufi. Ataupun dia kata, itu semua kulit kan. Kita belajar isi. Dia terus ambil isi lah sebenarnya. Kulit-kulit tak nak ambil. Syariat kan kulit. Syariat kan kulit. Jadi amalan tu dia kira isi. Tasawuf, kan zikir-zikir tu dia terus isi. Jadi dia ambil isi je, kulit tinggal lah. Jadi benda macam ni yang bahaya tu. Macam tu. Sebab Nabi lagi tinggi pula darjat dia. Kalau nak bandingkan kita sebagai makhluk ni, kan makhluk biasa ni, siapa yang paling tinggi darjat? Nabi lah. Nabi pun tidak menghalalkan benda yang haram. Benda yang haram tetap haram, benda yang halal tetap halal. Gitu. Darah Nabi lagi tinggi lagi kalau banding dengan kita kejap. Ini kita pula tiba-tiba menghalalkan benda yang haram, mengharamkan benda yang halal gitu. Maka dengan itu wajiblah kita menafikan sekeras-kerasnya sebarang bentuk ketuhanan yang terlintas di dalam pemikiran dan juga dalam hati kita. Firman Allah Taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah. Dalam ilmu tauhid yang sebenar, kita dilarang untuk berbicara yang secara mendalam tentang zat Allah. Dalam bab tauhid, kita dilaranglah sesuai dengan hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian yang Allah Taala cipta, jangan kamu berfikir tentang Allah. Kita tak boleh fikir tentang zat Allah, kita tak boleh capai lah. Tak boleh capai. Yang kita fikir itu tentang sifat-sifat Allah. Wujud, khidam, baqa. Itu benda-benda tu memang kita disuruh, dituntut mengaji, belajar. Kalau kita tak belajar, kira berdosa lah kita tak belajar sifat 20. Kalau sifat 20 tu pun, kalau ikutkan dah cukup lah. Dah mantap lah kalau kita belajar sifat 20 tu. Dia ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat manawiyah. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah 1 wujud. Sifat salbiyah 5. Qidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi wa daniyat. Itu sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, samad, basar, kalam. Kemudian sifat manawiyah pun ada 7. Qaunu ta'ala qadiran, qaunu ta'ala muridan, qaunu ta'ala hayyan, qaunu ta'ala samian, qaunu ta'ala basiran, qaunu ta'ala mutakalliman. So ada 20 sifat lah. Ada lagi sifat yang lain seperti idrak, takwin dan idrak. Takwin dan idrak. Tetapi ulama tidak sepakat lah. Yang perlu, yang kita benda tu tak perlu belajar. Nak belajar boleh, tak belajar pun tak apa. Sifat idrak dan takwin. Ada lagi lah, ada 2 lagi. Baik. Jadi dalam ilmu tauhid yang sebenar, kita dilarang untuk membicarakan secara mendalam tentang zat Allah. Walaupun ilmu yang berkenaan dengannya ada, tetapi hanya dipimpin oleh guru yang mursyid dan petunjuk daripada Allah Ta'ala saja, kita akan terselamat daripada tipuan syaitan dan juga hawa nafsu. Macam tu. Guru yang mursyid. Istilah mursyid ni istilah terdapat dalam tarikat. Guru mursyid. Guru mursyid ni ialah guru-guru yang tarikat tu lah. Tarikat-tarikat yang dia punya tu, jalur-jalur dia tu sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada Nabi. Itulah dia punya tarikat tu. Dia kuliah mursyid dan juga mengamalkan ilmu dia.
Bukan hanya sekadar dia bercakap lah, tetapi mengamalkan ilmu dia. Baik, kemudian mengesahkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat ialah sesuatu yang berdiri dengan zat. Sifat ialah sesuatu yang berdiri dengan zat. Contoh, apa yang sifat yang ada pada kita? Sifatnya sifat pemurah. Contohlah, kita ada sifat pemurah. Jadi sifat pemurah tu duduknya pada zat kita, pada diri kita lah. Tak ada diri kita, tak adalah pemurah. Okey? Apa lagi? Pemurah, sifat zuhud, sifat takwa, sifat penyayang. Sifat-sifat itu duduknya pada zat seseorang lah. Betul tak? Selagi mana ada zat dia, selagi itu adalah sifat. Okey? Baik, sifat sesuatu perkara itu menunjukkan gambaran secara maknawi, secara rasa terhadap perkara tersebut. Contoh, apabila kita menyatakan rumah itu besar. Perkataan rumah itu sebenarnya adalah satu nama kepada kayu-kayu dan batu yang tersusun di atas sebuah tapak yang kuat, yang mempunyai tiang dan atap untuk manusia berteduh di dalamnya. Itu dikatakan rumah itu besar. Okay, rumah itu besar. Mana sifat rumah itu besar lah. Baik, macam mana dikatakan rumah besar? Perkataan rumah besar itu wujud hasil daripada adanya kayu-kayu, batu-batu, simen. Tak? Gabungan tu lah, gabungan tu. Batu, kayu, simen, semua ada. Kaca, semua ada kan? Maka terbinalah sebuah rumah. Dan rumah pun, nak terbina pun mesti ada tukang. Mesti ada tukang rumah. Tak boleh rumah tiba-tiba wujud. Wujud rumah. Tak mempunyai tukang. Mesti ada tukang. Itu juga alam lah. Alam yang begitu luas terbentang ni, mustahil alam wujud tanpa yang mencipta alam, yang menguruskan. Kita tengoklah alam yang cantik, yang luas terbentang ni. Baik. Kemudian, perkataan rumah itu adalah gambaran kepada zat yang mempunyai sifat sebagaimana yang disebutkan. Artinya kita mengenali perkataan rumah itu melalui sifat-sifat yang ditunjukkan oleh kayu-kayu dan batu yang disusun di atas tapak yang kuat, yang mempunyai tiang dan atap untuk manusia berteduh, untuk tempat manusia berteduh. Itu dikatakan sebagai rumah. Kan? Cuma rumah tu ada rumah besar, ada rumah kecil. Hakikatnya mesti ada rumah dulu. Dah ada rumah baru boleh kita sifatkan rumah tu besar atau kecil. Tak? Mesti ada binaan dulu. Mesti ada binaan. Tak ada binaan, tak ada. Itu juga macam diri kita kan. Mesti ada diri kita dulu. Zat diri kita mesti ada. Barulah kita boleh nisbahkan diri kita ni pemurah ke, lawa ke, cantik ke, tinggi ke, rendah ke, petot ke, pendek kan. Macam tu. Baru kita dapat klasifikasikan lah. Klasifikasikan diri kita ni macam mana untuk dia. Okay. Kalau selain itu, contohnya lubang atas bukit. Lubang di atas bukit, tempat manusia berteduh. Maka kita akan menyatakan dia adalah gua, bukan rumah. Kerana sifat-sifat gua itu tidak mendapati kriteria sifat sebuah rumah. Dalam arti kata yang lain, dengan mengetahui sifat rumah, kita boleh memberikan hujah dan menafikan sebarang keraguan yang datang dalam bentuk penyamaan dan atau pertentangan dengan ciri-ciri sebuah rumah. Tak? Jadi nak tahu buah sebuah rumah, mestilah kita ada ilmu. Ada ilmu baru kita tahu tu rumah. Tanpa ilmu macam mana kita nak tahu? Kan? Ketika Nabi Adam dicipta oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam ni berbagai nama. Berbagai nama lah. Malaikat masa tu tak diajar tentang nama-nama tu. Yang diajar ialah Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Allah Ta'ala mengajar pada Nabi Adam berbagai-bagai nama lah. Nama-nama yang terdapat di alam ini.
Oh, ini gunung, ini bukit, ini ayam, ini itik. Betul tak? Ini langit. Okey. Ini yang kata bintang-bintang, ini matahari, ini bumi. Mana nama-nama itu diajar oleh Allah Taala pada Adam. Dan nama-nama itu tidak diajar kepada para malaikat. Para malaikat dan juga itulah syaitan lah, iblis kan termasuk tu. Kalau Allah Taala suruh supaya sujud bila Nabi Adam diciptakan, maka dia perintahkan untuk sujud. Gitu. Termasuklah iblis supaya sujud pada Nabi Adam. Malaikat semua sujud kecuali iblis. Dia tak nak sujud lah. Dia tak sujud, dia engkarlah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala tanya kepada para malaikat, apakah nama ini? Maka malaikat tak tahu nama tu. Sebab Allah Taala tak ajarkan nama-nama itu pada malaikat. Yang diajar pada Nabi Adam saja. Itu nak menyatakan kelebihan Adam lah. Kelebihan Adam berbanding dengan malaikat. Nampak tak? Tak? Antara malaikat dengan manusia, kalau kita tinggal daripada satu sudut, siapa yang paling mulia? Manusia. Walaupun daripada sudut lain, malaikat mulia sebab malaikat ni dia kerja dia berzikir, taat pada Allah. Cuma malaikat dia tak ada nafsu. Sedangkan manusia diuji dengan ada nafsu. Manusia diuji nafsu. Tapi bila manusia taat pada perintah Allah Ta'ala, manusia berzikir dan sebagainya, maka darjat manusia itu lagi tinggi dibanding dengan malaikat itu. Gitu. Sebab malaikat tak diuji dengan nafsu. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada manusia lah. Baik, seterusnya. Dan apabila kita melihat, kita akan nampak akan sifatnya yang besar, iaitu lawan pada kecil. Kan bila kita nampak sebuah rumah tu, kita nampaklah, oi besarnya rumah, oh kecilnya rumah kau ni. Kan nampak rumah paling kecil kan, oh kecilnya rumah. Nampak rumah yang besar, oh besarnya. Kapal juga. Kapal kan ada kapal besar, ada kapal kecil. Kita tengok kapal kontainer yang besar ni. Yang baru ni lah, yang kapal terkandas tu kat terusan Suez tu kan. Terusan Suez tu. Kapal kontainer tu dia besarnya sebesar 4 padang bola kan. 4 padang bola tu kan, dia punya besar tu. Memang besar kapal tu, kontainer punya, evergreen tu. Betul tak? Zaman sekarang lah, dulu manusia tak pernah terfikir pun, kan dulu manusia tak pernah terfikir pun yang manusia boleh mencipta kapal yang besar-besar. Kapal-kapal gergasi ni kan. Betul tak? Mereka tak pernah terfikir pun. Tapi zaman sekarang tengoklah. Dulu antara kapal yang besar ialah kapal Titanic. Tu pun besar lah tu. Sangat besar lah masa tu. Pada zaman tu lah. Kapal Titanic ni kapal yang besar masa tu. Tapi zaman sekarang ni kita lihat. Saiz kapal lagi besar pada Titanic tu. Kapal yang sedia ada sekarang lah. Feri-feri sekarang pun berapa puluh kali ganda daripada Titanic tu besarnya. Akan datang tak tahulah macam mana besar lagi. Kapal-kapal yang akan dibuat oleh manusia kan, gitu. Itu kecanggihan zaman teknologi zaman sekarang. Ya? Yalah. Dah tak ada dah. Okey. Dah tak ada dah Concorde tu. Sekarang ni orang sibuk Airbus. Airbus tu. Tu sekarang ni kapal terbang yang canggih Airbus lah. Tak? Tengoklah Airbus punya besar tu. Dia punya getaran dia. Power tekanan dia kuat lah. Macam tu. Okey. Baik, kemudian maka kita namakan rumah itu rumah besar. Inilah tamsilan kepada makna perkataan yang kita huraikan dalam bab ini. Walaupun sifat-sifat Allah tak boleh dikiaskan terhadap sesuatu yang lain berupa makhluk. Contohnya di atas adalah untuk memudahkan faham saja.
pengertian perkataan sifat Allah. Kan? Dikenali melalui sifat-sifat yang mulia, menundukkan diri dan bertawakal kepadanya Allah. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala memang ada sifat, tapi tak super seperti sifat makhluk. Allah Ta'ala ada sifat. Siapa sifat yang ada pada Allah? Seperti kudrah. Berkuasa kan? Berkuasa tak sama seperti berkuasa makhluk. Manusia pun berkuasa juga. Tapi kuasa manusia ini terbatas. Kuasa kita adalah meminjam kuasa Allah. Kalau Allah Ta'ala tarik kuasa kita, kekuatan yang pada kita, kita nak buka mata pun tak boleh. Buka mata pun tak boleh. Nak angkat tangan pun tak boleh. Angkat kaki pun tak boleh. Betul tak? Nak bangun pun tak boleh. Mana Allah Ta'ala ambil kita punya kan kekuasaan, kekuatan yang pada kita tu Allah Ta'ala ambil. Jadi kita pun tak boleh lah. Nak bangun pun tak boleh. Nak gerak badan pun tak boleh kan. Macam tu. Jadi kita kena banyak bersyukur pada Allah lah. Atas pemberian Allah. Kan? Kalau kita nak banding dengan ibadah kita ni, dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, memang tak terbalas tuan-tuan. Tak ternilai lah, tak terbalas lah. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita ni kan, memang tak terbalas. Gitu. Kesihatan tubuh badan, jantung yang bergerak. Kita lahir dunia tu kan, jantung kita bergerak. Malahan di alam janin lagi Allah Ta'ala dah bagi kita jantung bergerak. Lahir ke dunia jantung bergerak. Kita bangun dewasa, remaja, tua, masih lagi bergerak itu kita. Alhamdulillah. Tapi bila masa satu tempoh masa Allah Ta'ala berhentikan jantung. Bila berhenti jantung dia, innalillah. Innalillah tu. Dah berhenti jantung dah tak boleh. Jantung ni Allah Ta'ala beri kelebihan dia. Walaupun kita tidur pun dia masih gerak. Kita tidur nyenyak, berkoruh tu kan. Berkoruh tidur kan. Masih lagi jantung gerak lagi. Alhamdulillah. Kita tak sedar apa tu. Kita mimpi, syok mimpi kan, jantung gerak lagi. Tapi bila Allah Ta'ala stopkan jantung, habis. Innalillah lah. Mati dia. Baik, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan dan keagungan serta maha suci pada segala sifat kecacatan dan kekurangan. Dialah memiliki segala-galanya dan Tuhan sekalian alam yang mematikan dan menghidupkan. Ia mencipta dan mengatur urusan rezeki manusia. Dialah yang tidak tidur dan tidak lupa. Tahu tak? Dialah yang tidak tidur dan tidak lupa. Dan besok, akhirat besok, kan bila umur dunia ni dah habis, semua akan mati. Semua akan mati. Malah malaikat maut pun mati juga. Malaikat maut pun mati juga. Macam tu. Baik, kemudian dialah yang tidak tidur tak lupa. Firman Allah Ta'ala, huwallazi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa a'wanu alaihi walahul masal a'la fis samawati wal ard wa huwal azizun hakim. Dan dialah yang mulai menciptakan makhluk. Kemudian diulanginya lagi penciptaan itu, dan dia mempunyai sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dia amat maha berkuasa dan maha bijaksana. Nampak tak? Allah Ta'ala mencipta alam, makhluk, kemudian Allah Ta'ala ulang balik semula. Masuk ulang tu apa tuan? Masuk ulang, besok kita meninggal, Allah Ta'ala hidupkan semula. Itu masuk ulang tu. Tak? Macam tu. Ataupun boleh juga masuk mengulang ni, bila alam ni dah hancur semua, kan, besok berlakunya kiamat, kan, hari pada mahsyar, maka bumi pun dibentangkan semula dah. Bumi pun dibentangkan semula, tapi bukan sebagaimana bumi yang kita hidup sekarang ini. Bukan lagi. Dah bumi lain lah Allah Ta'ala bentangkan di pada mahsyar lah. Lainlah bentuk dia. Macam tu. Jadi benda tu mudah pada Allah. Macam mana mudahnya Allah Ta'ala mencipta makhluk, menciptakan manusia, mencipta alam, begitu juga mudah untuk ulang balik penciptaan itu. Repeat balik kan? Mudahlah pada Allah. Benda pertama pun mudah, apalagi
Benda kedua lagi mudah. Kita kalau benda pertama biasa susah. Betul tak? Apa je benda kita nak buat, biasanya benda pertama susah tak? Susah. Contoh dalam bab belajar kereta, bawa kereta kan. Adakah tiba-tiba kan kita tahu bawa kereta? Kan? Tiba-tiba kita tak ada pergi belajar kereta, kita tak ada pergi driving school dan sebagainya. Tiba-tiba orang bagi kereta, kau bawa lah kereta ni. Kita pun start boleh bawa. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Mesti kita training belajar dulu. Kan? Macam mana nak pegang steering, macam mana nak signal dia. Tahu tak? Lepas tu cermin side mirror macam mana. Tahu tak? Lepas tu gear dia, clutch dia. Tahu tak? Gear, clutch, aircon dia kat mana nak ditekan. Tahu tak? Mana semua tu kena, mana dia punya komponen-komponen tu kita kena tahulah. Kena belajar lah. Tak ada tiba-tiba orang bagi kita kunci kereta, kita boleh bawa kereta. Terus start jalan. Tak ada kan? Tak ada. Mustahil lah. Apa lagi kalau kereta tu manual lagi pula. Kereta auto pun kadang hulu hala kan. Ini apa lagi kereta manual tu kan. Manual tahulah, kau tak betul kau pegang dia punya clutch tu semua dengan gear semua tak betul, tak balance minyak kau. Mati tengah jalan. Macam tu. Kejap mati tak. Gitu. Tu kelebihan kalau orang ada belajar kereta manual ni. Ada separuh budak ni dia tak nak belajar manual, dia terleceh. Susah. Dia belajar manual lepas tu tak belajar motor. Gitu. Sebenarnya manual ni sebenarnya banyak lagi. Walaupun kebanyakan kereta sekarang auto, tapi ada lagi kenderaan-kenderaan lain yang masih manual. Tahu tak? Contohnya van masih manual lagi. Lori masih manual lagi. Apalagi bas masih manual lagi. Banyaklah kenderaan-kenderaan masih manual lagi. Kenderaan berat semua masih manual. Masih manual lagi. Auto. Cuma kalau kereta-kereta ni, kereta-kereta banyak yang dah auto lah sekarang ni kan. Banyak auto. Kalau mati dia elektronik habis kita. Habis semua tak boleh gerak tak semua tak boleh gerak macam tu. Tak. Jadi benda manual pun, benda auto pun nak kena belajar baru betul dibawa. Apalagi kalau kapal terbang. Kalau kapal terbang dan suruh bawa memang poning, masuk dalam tempat pilot tu pun, tempat dua terbang tu pun, tengok dengan dia punya switchnya tak berapa ribu, berapa ratus switch dalam tu. Kan kita pun pening mana satu dia punya butang start ni pun kita tak tahu. Mana satu butang start dia, tak erti dah. Mati kutu kalau dia suruh bawa kapal terbang kan, tak tahu mana tahu butang start. Kalau kereta senanglah, ambil kunci tekan masuk butang start tu start je. Tak? Terbang tak lain. Baik. Jadi adapun sifat Subhanahu wa taala yang wajib ketahui oleh seseorang muslim itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada 3. Pertama, sifat yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla. Kedua, sifat yang mustahil bagi Allah Taala. Dan yang ketiga, sifat yang harus bagi Allah. So ada 3 lah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat wajib ada 20. Sifat yang mustahil pun ada 20. Lawannya lah, lawan daripada sifat wajib. Kemudian sifat yang harus 1. Yang harus 1. Okey. Mana sifat yang wajib? Itulah dekat sebelah tu sifat wajib. Sifat wajib ada 20. Sifat mustahil nanti ada 20. Itu muka surat berapa tu? Tak ingat lah. Sifat yang mustahil bagi Allah ada. Okey. Sifat mustahil ada muka surat 217. 217 ni sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Pun ada 20. Okey. Sifat yang wajib ada 20. Muka surat 131. Sifat yang mustahil 20. Muka surat 217. Lepas tu sifat yang harus. Sifat yang harus 1 sahaja.
di muka surat 219. 211 mana sifat yang harus ialah mengadakan ataupun mentiadakan mungkin benda baru seperti alam dan juga makhluk. Satu ialah sifatnya. Habis. Sampai situlah pengajian kita tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sama lagi lah apa gaya macam tu. Tak masuk lah. Bergaya lah masuk kan. Saya buka soalan lah. Kalau ada sebelum saya tutup. Ada soalan. Ada soalan? Tak ada? Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyan fatai alim. Nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.